السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 35 baris 5 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kata dia, dan saya kira bagi mereka yang dipuji bahawa mengamat-amati ia pada kesudahan yang ditakuti, kerana terkadang adalah seorang itu baik tetapi kesudahannya jahat. Sambung perbahasan berkenaan dengan bab kepujian, bukan bab kepujian, bab berkaitan dengan kalau dipuji itu macam mana kita nak buat. Masih lagi dalam bab tomak berkata-kata lah. Di bawah subtopik yang pertama, yang kedua daripada sifat-sifat hati, iaitu berkenaan dengan tomak berkata-kata. Jadi minggu lepas kita sudah membahaskan berkaitan dengan mudarat orang yang puji dan mudarat orang yang dipuji kalau tidak berjaga-jaga. Dengan makna orang yang memuji seseorang yang lain, boleh jadi ada mudarat berlaku kepada orang yang dipuji, boleh juga berlaku mudarat kepada orang yang memuji. Itu pun kita dah habis hurai dah. Ada 6 4 kebinasaan bagi orang yang memuji, 2 kebinasaan bagi orang yang dipuji. Itu dah selesai. Kemudian sambung kata dia, dan saya kira bagi mereka yang dipuji. Maknanya orang yang kena puji lah. Contohnya kita kata anta alimun, kamu ni orang alim. Jadi kita ni hamidun, kita ni orang yang puji. Dia tu mahmudun, kena puji. Jadi yang kena puji ni lah yang maksud yang dipuji ni. Maka dia kata saya kira bagi mereka yang dipuji bahawa mengamat-amati ia mereka yang dipuji pada kesudahan yang ditakuti. Kesudahan yang ditakuti apa dia? Iaitu kesudahan ketika seseorang nak mati. Itu kesudahan yang ditakuti. Sebab apa perlu takut pula? Sebab kita tak tahu kita ni husnul khatimah ke su'ul khatimah, tak tahu. Siapa tahu kat sini aku mati dalam keadaan husnul khatimah, confirm. Tu boleh angkat tangan, kita nak tengok. Tu tak ada. Hatta orang yang alim ulama sekalipun, awliya illah sekalipun, wali-wali Allah Ta'ala sekalipun, tetap tidak tahu apakah kesudahan dia. Ini biasa ma'ruflah cerita Barsisa. Barsisa nama orang tu, bukannya nama binatang tu. Nama pelik sikit, namanya Barsisa. Barsisa ni ialah seorang abid, orang yang kaki ibadat. Dia tidak alim tapi kaki ibadat, 24 jam ibadat pada Allah Ta'ala.
Satu hari dia turun ke bukit nak gilah beli barang sikit. Selepas dia itu dia panggil apa? Mengasingkan diri daripada manusia di atas puncak tu, dia pun nak turun lah beli sikit. Kemudian bila dia lalu turun bawah tu, ada seorang penjahat, seorang maksiat, kaki maksiat naik bukit tu. Dia naik, maka bertemulah dua orang tu tanpa bertegur sapa. Tu orang yang maksiat tengok bersisa ni, dia kata, Allah, malunya aku bertemu orang yang ahli ibadat. Tu orang yang maksiat lah tu. Jadi orang yang maksiat ni pun sedar dia tu maksiat. Bukannya tak sedar langsung, sedar, cuma tak boleh nak buat apa. Nafsu dia memang suka bermaksiat bagaimana. Cuma kitanya wal'iyadzubillah lah, tak mau lagu tu. Cumanya orang yang buat maksiat ni tahu dia ni ahli maksiat, tahu dah. Sebab itu orang yang meninggalkan puasa ataupun sembahyang, tapi dia tidak menafikan kewajipan puasa dan sembahyang, itu tak kafir, itu fasik. Dengan makna dia boleh bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan mengqadha semula puasa dan juga sembahyang tersebut. Kalau tak qadha pas sudah, dosa pas sudah. Tapi tak kafir, kecuali kalau dia mengingkarkan puasa dan mengingkarkan sembahyang, itu baru kafir. Tapi ahli maksiat ni sama juga. Ahli maksiat ni dia bukan mengingkarkan kewajipan atas dia dah. Dia bukannya menafikan benda tu haram atas dia dah. Tapi dia berasa malu, Allah, aku lalu di depan ahli ibadat. Dia berasa malu. Bersisa pula tengok orang yang bersisa yang ahli ibadat ni pula tengok kepada kaki maksiat tu dengan pandangan yang lekeh. Dengan pandangan yang hina. Dia kata, Allah, kaki maksiat. Tu kaki maksiat apalah sangat, siapa tadi ni nak naik buat apa lah. Jadi asalnya bersisa yang turun daripada bukit tu, awan dia melindungi dia. Awan dia lindung bersisa ni, mana tak kena panas lah. Punya hebatnya walinya bersisa ni, 500 tahun ibadat dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia pandang rendah dengan orang ahli maksiat tersebut. Awan yang lindung dia tadi tu bertukar kepada lindung kaki maksiat tadi. Berlindung kepada orang yang ahli maksiat tadi. Asalnya dia berlindung kepada bersisa awan tu. Tiba-tiba dengan sebab dia pandang rendah pada ahli maksiat tu, bertukar awan tersebut kepada ahli maksiat. Itu dia maksud dia orang yang sombong. Dengan sebab itulah ahli ibadat yang tidak ada ilmu, masalah dalam beribadat dia akan berlaku binasa. Dan bersisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tu tahu wali Allah Ta'ala tu awal-awal 500 tahun. Jadi hatta wali pun tidak boleh dia confirm masuk syurga, tak boleh. Jadi sebab itulah orang yang dipuji ni perlu amat-amati, perlu tilik elok-elok kesudahan dia. Kerana apa? Kerana terkadang adalah seorang itu baik, baik macam bersisa tu, setakat baik ahli ibadat, tetapi kesudahan seorang itu jahat, seperti mana bersisa tadi. Bukan dia seorang je lah. Banyak lagi tokoh-tokoh lain yang mana zahirnya kehidupannya nampak macam baik, tapi kesudahannya dia mendapat su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Jadi orang yang kena puji ni jangan syok sangat. Dia suruh amat-amati, suruh tilik. Aku ni kalau kena puji bukan hebat sangat. Sebab apa? Sebab kesudahan aku belum tentu baik. Kalaulah dengan pujian tersebut menyebabkan kita ni husnul khatimah secara confirm, tak apalah, syok tak apalah kata tu. Ni nak bagi mengelakkan kita ni supaya tidak terlalu asyik dan seronok dengan pujian orang. Dengan kita mengingati husnul khatimah ataupun su'ul khatimah yang bakal kita hadapi. Mudah-mudahan kita ni husnul khatimah belakalah. Habis kemudian, dan pada kebinasaan segala amal kebajikan. Noktah situ dia ataf lagi, dia kata kena amat-amati dari sudut kebinasaan segala amal kebajikan. Dengan makna kalau dia kena puji ni menyebabkan dia berasa ujub, boleh hapus dosa dia, boleh hapus amalan dia, boleh hapus, bukan hapus amalan, binasa amalan dia. Cuma ujub ni tidak menghapuskan amalan dia. Kata Imam Musawi radhiyallahu taala anhu, riya menghapuskan amalan dia. Sebab apa? Sebab dia kata riya ini berlaku ketika seseorang berbuat ibadat, adapun sum'ah itu berlaku setelah dia buat ibadat. Jadi kalau sum'ah ujub silap, ujub itu berlaku selepas daripada buat ibadat.
Jadi kalau seorang itu berlaku riak, maka riak itu akan menghilangkan pahala ibadat dia, sebab berlakunya riak tersebut ketika melaksanakan ibadat. Adapun ketika dia itu berlaku ujub, biasanya ujub itu berlaku setelah dia telah buat ibadat. Jadi dia tidak bersangkut paut dengan ibadat waktu dia ujub tu. Sebab itu dia itu haram, dosa besar, tapi tidak menghalang, tidak menghapuskan pahala ibadat apabila seseorang itu ujub. Beza dengan riak. Riak itu haram, dosa besar. Lagi pula dia itu dia itu menghapuskan pahala amalan dia, sebab dia berlaku riak itu pada ketika sedang beramal. Dan bahawa ingat ia orang mereka yang dipuji itu akan kejahatan diri mereka yang dipuji. So beringat elok-elok, aku ni kalau mereka puji ni, banyak lagi mereka tak tahu kejahatan yang aku buat. Banyak lagi yang mereka puji ni benda yang aku buat baik, tu yang mereka tengok, tu yang mereka puji. Yang aku buat jahat, mereka tak tahu. Yang mana buat jahat tu, dia pun tak bagi tahu kan, dan orang pun tak tahu dia buat jahat. Kalau ada sungguh lah. Kalau ada sungguh. Dia buat tertib dah itu. Syekh Qadir Mandiri buat tertib dah. Kalau berasa, kalau kita ni nak menghina orang lain contohnya, berasalah diri kita ni banyak dosa. Kalau tak ada dosa sangat, muhasabah diri supaya kita ni kata kita ni sikit amalan kita, bukannya banyak. Nak pandang rendah pada orang lain buat apa? Jadi nak pandang rendah pada orang lain tak boleh, dengan sebab kita mengingati dosa kita sendiri. Ataupun kalau kita memang tak ada dosa, mengingati bahawasanya amalan kita sedikit. Amalan kita sedikit sangat berbanding dengan orang lain. Jadi adakah layak kita nak bangga dan menghina orang lain dengan amalan sedikit yang kita ada? Tak layak lah. Ni dari sudut dia ingat kejahatan diri dia, dengan sebab itu dia akan berwaspada. Kalau dia dipuji, maka dia tidak terlebih lajak sangat, tak perasan lajak sangat. Dia ada kontrol. Puji tak ada masalah, orang puji kita tak ada masalah, tapi hati kita yang perlu kita kontrol. Jangan kita sampai tahap berlakunya ujub, riak, takabur dengan sebab pujian orang. Bahkan kena ingat, kita ni tak tahu kita mati su'ul khatimah ke husnul khatimah. Kita kena ingat bahawasanya kita ni dosa banyak lagi, ataupun sedikit amalan kita. Jangan duk perasan sangat kita ni baik, dan orang lain tak tahu kita ni jahat lah ke mana. Kita ni Allah Ta'ala saja tahu. Kadang-kadang jahat tu bukan zahir, kufekah dah, zahir dalam batin. Ada dosa itu berlaku di batin, hati. Bukannya melalui zahir. Kita tak tinggal sembahyang, tak tinggal puasa, haji umrah buat, zakat bayar, ada dosa apa lagi? Dosa batin. Boleh jadi tak dosa batin? Boleh jadi. Jadi kita jangan terlajak sangat perasan kalau orang tu puji. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bahawa menzahirkan ia seorang yang dipuji tadi akan benci bagi puji itu, serta benci ia mereka yang dipuji akan puji di dalam hati mereka yang dipuji. Ini step yang lain. Dia kata supaya kita ni bila dipuji, kita kena menzahirkan kebencian terhadap pujian tersebut. Jangan suka pula. Gelap betul juga hang kata ni. Jangan gitu. Kena menzahirkan, kena nyatakan kita ni tak suka puji. Buatlah lagu mana yang menunjukkan kita ni zahirnya benci pada pujian tersebut. Bukan benci orang yang puji, bukan, benci pujian tersebut, berasa tak layak dengan pujian tersebut. Dia kena berasa begitu. Itu kod zahir. Dalam hati juga kita ada perasaan benci terhadap pujian orang. Kena kata gitu. Kena set di minda kita, zahir batin, hati dan luaran, benci terhadap pujian orang lain. Bukan bermaksud kita itu membunuh kita tu pukul orang yang puji, bukan. Kita menzahirkan kita ni tak mau dipuji. Jadi macam mana antara perkara yang boleh menyebabkan kita tak mahu untuk dipuji orang? Jangan tunjuklah tu ya. Jangan tunjuklah kebaikan kita depan orang, supaya kita tak dipuji dan orang pun tak puji kita dan tak berasa nak puji pun, sebab orang tak tahu. Dan kalau zahir sekalipun dan dia puji, kita hendaklah zahirkan kita tak suka pujian tersebut. Itu je. Bukan marah-marah kat dia, apa-apa je lah, yang menzahirkan kita ni tak suka puji, dan dalam hati kita tu menanam perasaan tak suka kepada kepujian orang.
Tu ada hak ni pun syukur dah. Terlepas dah daripada riaknya, sum'ah, ujub, apatah lagi takabur sebab aku ni tak ada apa. Aku ni tak dipuji orang, aku ni duduk sendiri-sendiri, tak ada apa pun, tak ada orang, tak ada apa yang perlu dipuji, dan tak layak pun untuk dipuji. Allah sahaja yang perlu layak dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ay alhamdulillah, alhamdu mustahiqun lillah. Segala puji itu hanya berhak bagi Allah. Aku ni tak ada berhak apa. Walaupun zahir puji makhluk pada aku, hakikatnya puji makhluk itu datang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkehendak untuk puji kita, dan kita yang dipuji juga datang daripada Allah Ta'ala. Jadi apa milik kita? Kita tak nak milik apa. Nak rasa puji lebih-lebih, kita bukan milik puji itu. Allah Ta'ala yang milik belaka. Orang yang dipuji, orang yang memuji, pujian tersebut semua milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada langsung yang asal daripada milik kita. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan kepada ini menunjuki oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2 tu dia kata rawahu Muslimun min hadithil Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat Muslim daripada hadis Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata apa? Uhthu turaba fi wujudil maddahin. Artinya genggamlah oleh kamu akan tanah, dan lemparkan oleh kamu akan tanah tersebut pada segala muka yang memuji. Bukan suruh buat sungguh ni. Saya orang puji, ada tanah, ada batu, lempar muka ni. Bukan. Bukan gitu. Zahir nampak gitulah. Zahir perkataan nampak gitu. Itu nak menunjukkan bahawasanya kita ni kena tanam perasaan benci terhadap pujian tu ya. Bukan duk pergi ambil pisau ke ambil batu ke tanah bubur sungguh kawan, bukan. Kita merzahirkan perasaan benci pada puji. Kata kat dia, jangan lu puji lebih-lebih. Allah Ta'ala yang dipuji, aku ni makhluk Tuhan, nak puji apa? Tapi itulah perasaan manusia ni, apabila dia puji suka. Suka lah, senyum sampai ke telinga. Lepas tu orang hina, benci seumur hidup kat dia. Jadi kita ni nak jadi orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas dengan Allah Ta'ala. Puji ke keji ke sama ya. Orang puji tak kata apa, orang keji tak kata apa. Orang puji kita tak seronok mana? Orang puji kita seronok, orang keji pun seronok juga. Bukannya orang keji kita benci dan marah, orang puji kita suka dan gelak ketawa dah. Takut kita kena kejian orang, kita pun relax. Pujian orang pun kita relax, tak ada apa. Orang puji ke orang keji relax, selamba je, duduk je, tenang je, hidup dalam keadaan tenang. Kalau orang benci kita, kita berasa serabut. Orang puji kita, kita berasa seronok. Itulah masalah kita. Hidup tak tenteram sebab kita tak terlepas daripada pujian atau kejian orang. Kalau pujian orang seumur hidup boleh tahan lah. Tapi andai kata ada kejian, adakah kita berasa tak seronok? Itu takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena terima juga. Jadi kita kena berasa seronok juga, kena keji ni. Pujian pun seronok juga. Semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk beri kita pahala sabar. Kita puji, adakah kita berhadapan dengan puji tersebut dengan keadaan ujub riak ke lagu mana? Kita kena keji, adakah kita menghadapi kejian tersebut dengan marah ke macam mana? Itu semua daripada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita menghadapi dengan cara yang baik, dengan berilmu, dengan ada ilmu, maka dapat pahala dengan cara baik, kita atasi benda tersebut. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan berkata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, tatkala dipuji akan dia, akan Sayyidina Ali. Tengok, ni boleh kita beramal lah, boleh apa doa ni. Ini doa Sayyidina Ali karramallahu wajhah apabila dipuji. Dia kata apa? Allahumma ighfir li ma la ya'lamuna wa la tu'akhidhni bima yaquluna waj'alni khairan mimma yadhunnuna. Artinya, Allah Ta'ala, ampuni olehmu bagiku akan barang yang tiada mengetahui mereka itu manusia akan dia akan barang. Ampunilah aku tak layak dapat puji ni. Mereka tak tahu benda yang aku tahu, yang kau tahu, mereka tak tahu. Dan jangan engkau ambil salah akan daku dengan sebab barang yang berkata mereka itu manusia akan dia akan barang. Dan jadikan olehmu Allah akan daku lebih baik daripada barang yang menyangka mereka itu manusia akan dia akan barang. Ini doa dia.
Boleh hafal lah kalau orang puji. Allahumma ighfirli ma la ya'lamuna ma la ya'lamuna wa la tu'akhidhni bima yaquluna waj'alni khairan mimma yadhunnuna. 3 doa. Iaitu ampunilah aku terhadap perkara yang mereka tak tahu. Keduanya, jangan ambil salah aku, jangan mengambil dosa aku dengan sebab apa yang mereka kata. Allah Ta'ala Maha mengetahui aku ni banyak dosa. Janganlah ambil dosa aku, janganlah ambil salah aku, janganlah ambil dosa aku dengan sebab mereka kata, mereka puji tu, padahal aku tak layak dipuji. Dan yang ketiganya ialah jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka puji tu, yang mereka sangka dan mereka puji tu. Mereka puji kita baik, berikanlah kita ni lebih baik daripada apa yang mereka puji. Itu doa Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam ketika mana dia mendapat pujian. Bolehlah kita ambil amal ni. Kalau tak apa bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Ikut bahasa Melayu kita lebih kurang macam dia, tak apa dah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, habis wallahu a'lam. Bukan habis kelas ni. Udah tak habis ni, wallahu a'lam kita tahu. Habis dah bab tomak berkata-kata. Panjang tomak berkata-kata. Itu menunjukkan bahawasanya perasaan suka bercakap ni memang perasaan yang cukup besar lah. Jadi sebab itu disuruh jaga perasaan untuk cakap. Cakap satu kok mulut, perasaan tu dah hati. Cakap tu bab mulut, tu dah lalu dah. Ni tomak bercakap tu ialah sifat hati. Hasil banyak bercakap ni macam mana? Sebab apa? Hasil daripada hati tu suka bercakap. Kalau hati tu tidak tamak untuk berkata-kata, maka dia tidak cakap banyak lah. Lepas tu Nabi SAW sebut, man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jikalau kamu beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, niscaya hendaklah kamu berkata baik atau diam. Jelas hadis tu. Hadis yang cukup simple. Kamu cakap baik atau diam? Mana cakap buruk, cakap pada lawa, janganlah. Senang cakap, tapi kita lah yang kena buatnya. Kita nak kena beramal. Hadis yang cukup simple pun payah nak amal dah. Apalagi hadis yang besar-besar, fadilat-fadilat dia berkaitan dengan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Hadis yang satu rangka ayat yang pendek pun payah kita nak amal. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah kamu bercakap dengan baik ataupun diam. Bila kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Bukan makna kalau dia bercakap buruk, bercakap lara, dia jadi kafir, bukan. Man yu'minu billah, yakni man yu'minu billahi kamilan, imanan kamilan. Siapa yang beriman dengan Allah dengan iman yang sempurna. Makna siapa yang bercakap lara dan dosa, itu iman dia tidak sempurna. Iman dia masih ada tapi tidak sempurna. Habis kata musannif rahimahullahu ta'ala. Bab yang ketiga pada menyatakan marah. Bab marah pula. Marah pula satu perasaan yang terbit daripada hati. Adakah secara mutlak tak boleh marah ataupun ada tafsilan dia? Kita tengok. Ketahui olehmu bahawasanya marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan. Sifat marah tu merupakan sifat kecelaan. Maksudnya sifat yang bukan mahmudah, bukan yang terpuji, tapi tercela. Tapi yang sangat banyak kebinasaan. Sangat banyak. Ni kalau belum disintesi dia panggil bias. Sangat ni kira lajak sangat tu. Sangat banyak kebinasaan. Mana kebinasaan yang sangat banyak tu akan datanglah. Dia kata kerana menyebabkan ia marah pada anggota yang zahir. Menyebabkan ia marah, betul lah, pada anggota yang zahir sebab akan memukul dan memaki dan membunuh. Tu yang zahir. Jadi zahir kalau kita ni marah yang betul-betul marah lah, akan menyebabkan tidak balas daripada anggota kita, iaitu mukul, maki, bunuh. Betul lah. Kalau kita tak pukul dan tak bunuh pun kita maki orang. Sebab apa? Marah. Orang langgar kita dah nak pergi hospital ke apa. Orang langgar warna pun. Kita marah ke kita keluar Assalamualaikum. Itu. Marah memang kufu. Itu maknanya kita tidak ada perasaan yang baik dalam hati. Relax dah. Dia langgar kan takdir Allah Ta'ala. Kalau kita fikir tu senang hidup. Tak payah naik darah tinggi. Ni marah. Orang langgar sikit marah dah.
Orang buat tak kena sikit marah dah. Allah, jenis marah semua. Bezalah kalau bahasa tu jenis marah macam mana. Bahasa-bahasa utara contoh. Dia memang cakap aku tu dah. Ni kalau marah sungguh ni. Kadang-kadang marah ni bukan suruh cakap derah dah. Kadang-kadang cakap slow dah tapi marah. Cakap slow, cakap relax tapi dia ada marah dalam tu. Tak boleh jadi akan menyebabkan maki orang. Ini maki ni mari pada mana? Mari pada perasaan marah lah. Tapi secara mutlak bukannya marah itu dilarang. Ada yang marah, sekali lagi dia akan sebut marah yang terpuji. Antaranya ialah apa? Marah apabila kita ni menjadi seorang pemimpin melihat maksiat, kita marah, kita berasa marah. Nabi SAW pernah berasa marah, pernah berasa marah kepada sahabat pada peristiwa-peristiwa tertentu. Cumanya para sahabat mengetahui ketika mana Rasulullah sedang marah. Sebab Rasulullah bila menzahirkan kemarahan dia bukan dengan maki dah. Para sahabat tengok je muka Nabi naik merah, merah kat dahi ni. Ada urat merah ni. Dia tahu dah Nabi SAW ni tahan marah. Dia sedang marah tu. Jadi sahabat tahu Nabi SAW ni tengah marah waktu bila, tak tengah marah waktu bila. Dia tahu. Jadi maknanya bukannya marah tu secara mutlak dia itu dicela dah. Ada yang terpuji. Dia akan sebutlah nanti. Itu dari sudut tidak balas anggota kita, kita akan maki dia, akan pukul dan apatah lagi bunuh. Mari mana bunuh tu sebab kita marah tu ya. Jadi kalau kita padamkan perasaan marah ni, maka automatik sifat maki, bunuh orang, pukul orang ni tak ada. Tapi kalau kita ada sifat marah, automatik sekali ada maki, lepas tu sekali lagi naik balik, naik maqam dia pukul, naik maqam lagi bunuh terus. 3 maqam. Tu. Sifat kecelaan pun ada 3 maqam. Bila marah dia maki lu mukadimah. Maki setelah puas dah maki, tak ni tak selesai juga, marah lagi, naik lagi marah. Maka dia mari pukul pula. Tak selesai lagi, bunuh terus. Tu yang kata bunuh. Masuk surat khabar apa semua tu, mari pada marah tu. Isteri bunuh suami, suami bunuh isteri, anak bunuh mak, bunuh bapa. Mari mana? Mari marah. Tu. Kalau marah ni kita settlekan, kita tenangkan dia, maka maki, pukul, bunuh tak ada. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan di dalam hati ni sebabkan ia marah, dalam hati itu akan dendam. Orang yang marah akan mari perasaan dendam. Bila dendam ni nak bunuh orang kau, nak menghilangkan perasaan nikmat daripada orang tu kau, nak menghilangkan sesuatu perkara baik daripada orang tu kau, kita berasa dendam. Sebab apa? Sebab ada marah. Dan dengki ni hasad. Mari dah. Dia ni dapat kereta besar, aku tak dapat. Macam tak bertuah tu. Aku pergi sama dengan dia dah. Aku tak dapat pula dia dapat kereta wira. Kereta wira apa? Kereta BMW tu. Kereta Ferrari. Allah. Padahal aku mari dengan dia. Kita tak puas hati. Masa marah. Rasa marah. Lepas tu dendam tu apa dia? Dendam lah. Lepas tu hasad. Kita berasa nak hilang nikmat dia tu daripada dia. Hilang nikmat Ferrari tu daripada dia. Tu hasad lah tu, dengki. Mari pada mana? Mari pada marah. Jadi dengki dan juga dendam tidak akan berlaku kalau tak ada marah. Marah tu mari, maka marilah dendam, marilah dengki dan sebagainya. Tu dan sukacita dengan kena bala mereka yang dimarahinya mereka. Bila kita marah pada seseorang, orang yang kita marah tu kena musibah, kena bala, seronok kita. Astagfirullahalazim. Bahaya gitu. Kita marah sungguh dia buat kerja tak betul dan sebagainya. Orang tu kena bala, orang tu kena musibah, kita tepuk tangan pula. Wal-iyadu billah. Itu maknanya hati kita sudah mulai membusuk. Lepas tu kita nak hadap dengan Allah Ta'ala, nak semayang, nak puasa, macam mana Allah nak terima? Hati kita pun tak bersih, hati kita kotor hadap Tuhan. Dari sudut kosong, tapi dari sudut terima kedak, wallahu a'lam. Itulah tasawuf, dia kena belajar supaya ibadat kita diterima dengan betul, diterima Allah Ta'ala. I'tikad itu penting untuk mengesahkan ibadat juga. Fiqh itu penting kita belajar supaya kita ikut aturan syarak cara kita buat ibadat. Tasawuf itu juga wajib dipelajari supaya diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tiga-tiga ni akidah tauhid fiqh, akidah tauhid tasawuf ni dia perlu seiring, dia tidak boleh cerai tanggal.
Ibadat tidak ada kaitan kalau dengan bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab, nak ngaji ilmu bahasa Arab, tu bukan fardu ain. Nak ngaji ilmu apa lagi, nahwu sarah, tu bukan fardu ain. Itu fardu kifayah. Tapi hak tiga ni ghalibnya dia saling berkait dengan fardu ain. Walaupun fiqh, tauhid dan tasawuf itu adalah yang bukan fardu ain, yang fardu kifayah, yang tahap mufti yang kena tahu. Itu lain cerita lah. Ni yang berkait, biasa yang berkaitan dengan harian kita ni, bab sembahyang, taharah, puasa, haji, muamalat, munakahat. Kalau kita dah kahwin dan kita berjual beli, kena tahulah. Aku ni jual beli sah ke tak, aku ni nikah ni sah ke tak. Kalau macam ni dia panggil cerai ke tak. Ni kadang-kadang orang nikah dah, nikah seronok. Bila terlafaz lafaz cerai, mula dia rujuk, dia tahu. Tadi ni cerai ke tak? Tu mula. Sebab apa? Sebab sebelum dia ucapkan perkataan tu, dia tak belajar bahawasanya perkataan tersebut boleh jatuh tolak. Jadi bila dia tak tahu, jatuh tolak. Walaupun dia tidak tahu. Sebab perkara yang tidak boleh buat main-main, perkara yang berlaku walaupun tak sengaja, ialah antaranya tolak. Jadi tolak tak boleh buat main-main. Dia main dengan isteri, aku tolak engkau, tolak 3. Mampus. Tolak 3 sungguh. Walaupun main-main sekalipun kita sebut, walaupun main-main, walaupun tak sengaja, walaupun main-main dengan isteri, kita ucap lafaz dengan qasam ucap lafaz tersebut pada dia, maka jatuh tolak 3 itu. Tu bahaya tu. Tu kena belajar. Dan duka cita dengan mendapat ia seorang akan nikmat, dia rasa tak seronok. Jadi bila ada perasaan marah ni, bila orang yang dimarahnya itu dapat nikmat, dia berasa tak seronok. Bila dia dapat musibah, dapat bala, dia berasa seronok. Wal'iyadzubillah. Ni bahaya. Kawan kita marah suruh dapat benda yang dia suka pula, kita pula berasa gelisah, kita pula berasa tak senang duduk. Tu bahaya. Kalau ada perasaan-perasaan begitu, dibuanglah cepat-cepat. Itu daripada syaitan. Tu dia panggil sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak baik. Dan mencita-cita atas membuka rahsia orang yang dimarahi tadi. Tu orang yang dimarahi tadi ada rahsia, kita pun nak buka aib dia. Sebab apa? Rasa perasaan marah tu. Perasaan marah tu mari macam-macam dalam hati. Aku buka kan dia punya rahsia, baru tahu. Tu bahaya juga. Bagi tahu rahsia ke kawan ni kan, dia menjadi musuh kita kan, dia buka semua. Dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi binasa. Yang sebut tadi lah, tomak pula, dendam, hasad, suka orang yang kena marah tu dapat musibah, tak suka dan rasa gelisah orang yang dapat nikmat tu. Orang yang kita marah tu dapat nikmat, kita rasa gelisah. Tu semua adalah sifat-sifat yang membawa kepada kebinasaan diri sendiri. Itukah hati yang kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala? Tak maulah. Jangan ikut jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan hati yang sebegitu. Hati yang ada sifat marah, yang menghasilkan dendam, yang menghasilkan hasad, yang menghasilkan suka orang dapat musibah, yang menghasilkan rasa tak suka bila orang dapat nikmat, yang menghasilkan perasaan suka nak buka aib dia. Tu masalah belakang. Jadi ni fardu ain, antara ilmu fardu ain. Sebab apa? Sebab kalau kita ada sifat marah yang sebegini, hukum dia berdosa. Bila hukum dia berdosa, kita tak tahu, jahil. Padahal ada orang mengajar, dia panggil jahil yang tak diuzurkan. Jadi bila kita dah belajar hak ni, dia kena beramal pula. Dia bukannya belajar sekali marah juga. Sekali ada sifat marah juga, tak jadi. Hak tu dia panggil tak lepas lagi. Jadi nak lepas ilmu fardu ain tasawuf ni susah sikit, dia kena beramal. Habis kata musannif rahimahullah ta'ala, dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu setengah daripada yang amat penting, ia memecahkan akan bersangatan marah pada agama. Terlajak lampau marah ni ialah satu perkara yang penting dalam agama ketika seseorang itu nak memecahkan dia. Nak memecah mana? Tak mahu ada perasaan bersangatan marah. Sebab apa dia kata bersangatan marah? Kerana tabiat manusia tak lepas daripada marah. Bukannya tak mau marah langsung. Betul. Aku ni tak ada sifat marah langsung, hang buatlah benda pun. Tak ada itu. Marah tu ada, tapi bersangatan marah itu yang kena halang. Marah itu ada, perasaan manusia marah tu biasalah.
Cuma jangan kita zahirkan kemarahan tersebut sehingga ke tahap bersangatan marah, kerana itu dicela oleh syarak. Sebab itu dia berikan solusi macam mana kita nak kontrol dan kita nak atasi orang yang bersifat dengan bersangatan marah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu. Bila sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini rawahu syaikhan. Rawahu syaikhan maknanya riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Laisa asyadidu bis-sur'ati, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada ada yang sangat kuat itu yang tiada merebahkan dia kan seseorang oleh beberapa laki-laki, yang tiada merebahkan dia, merebahkan orang tadi oleh beberapa laki-laki. Maknanya bukanlah orang yang kuat ni ialah orang yang tak boleh merebahkan dia, tak boleh menjatuhkan dia. Biasanya kuatlah orang itu. Zahirnya kalau kita pakat ramai-ramai nak menjatuhkan dia, dia tak jatuh, kuatlah kita panggil. Tapi Nabi SAW kata itu bukan kuat. Lepas tu, hanya sangat kuat itu yang memiliki ia orang itu akan dirinya sendiri pada ketika marah. Apa memiliki diri sendiri? Artinya kuasa ia seorang menahan diri seorang daripada umpama memaki dan memukul pada ketika ia seorang marah akan seseorang yang lebih dhaif daripadanya. Jadi orang yang kuat bukannya orang yang tak jatuh apabila pakat-pakat ramai-ramai merebahkan dia, bukan. Tapi yang kuat itu ialah ketika mana dia boleh marah orang yang lemah, dia boleh marah orang yang kurang martabat daripada dia, dia boleh marah orang yang kurang pangkat daripada dia, tapi dia tak marah. Itu dia panggil orang yang kuat. Sebab apa dibezakan orang atasan dengan orang bawahan? Kerana biasanya orang bawahan ni kena marah lah. Yang biasanya orang bawahan ni kena marah lah. Orang muda kena marah dengan orang tua, pekerja kena marah dengan bos, orang peringkat manager kena marah dengan orang bawahan. Orang bawahan kena marah dengan manager. Tu biasanya begitulah. Tapi dia ni ada kuasa, dia ni orang besar, dia boleh marah tapi dia tak marah. Itu orang kuat. Tapi kalau dia marah juga, tu tak kuat tu. Dia bukannya orang yang merebahkan ramai-ramai tapi tak rebah. Itu kuat bukan? Itu kuat zahir, ini kuat batin. Mana? Iaitu dia mampu marah tapi tak marah. Tu hebat tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata mana tadi? Dan bersembah seorang laki-laki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembah mana tanya. Suruhlah olehmu akan aku. Sembah mana tanya ataupun bercakap. Tanyalah. Suruhlah olehmu akan daku dengan satu pekerjaan dan sedikitkan olehmu noktah. Dia kata bagi satu amalan yang tak banyak dan tak sikit. Itulah. Dia kata dan suruh olehmu akan daku dengan satu pekerjaan amalan dan sedikitkan olehmu. Dia suruh bagi amalan. Ya Rasulullah, bagi aku satu amalan, yang amalan tu sedikit bagi aku. Sedikitlah, tak banyak. Bagi satu amalan yang mudah, senang cerita. Satu amalan yang mudah, yang sedikit, senang aku nak buat. Dia kata, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2 ni hadis riwayat Bukhari. Dia kata la taghdab. Singkat tu. Sedikit sungguh amalan ni. Mana? Artinya jangan engkau marah. Amalan lihat tu. Jadi kira amalan tu. Kira amalan lah. Jadi amalan ni bukan sembahyang puasa, zikir, sedekah. Bukan, amalan ni luar. Kita belajar sekarang ni, ni amalan, dapat pahala ni. Dia tidak marah padahal dia mampu marah, dia itu satu amalan. Amalan-amalan hati itu pun satu amalan yang kita buat, baca Quran, zikir, sedekah, sembahyang ni dipanggil sebagai amalan zahir. Amalan ada 2, amalan zahir, amalan batin. Amalan batin adalah hati, amalan zahir kot 2 ni. Jadi hak dalam hati tu, jangan marah tu, mana jangan ada perasaan marah, itu dia panggil amalan batin, amalan anggota hati. Anggota zahir mana ada marah, tak ada. Tu perasaan hati marah tu. Bila ada perasaan marah, maka anggota pun berinteraksi dengan kemarahan tersebut. Dia akan memukul, memaki dan membunuh. Tu dia panggil interaksi badan. Maka dia dapat dosa 2 pula. Dosa marah 1, dosa pukul orang 1, dosa maki orang 1, dosa bunuh orang 1.
Ada 4 dosa kalau dia buat belaka. Jadi amalan dia apa dia? Dia kata la taghdab. Dia suruh bagi satu amalan yang sedikit perkataan, sedikit je nasihat tu, yang mana dia boleh jadi satu amalan. Nabi SAW kata la taghdab. Ini biasanya sahabat Nabi SAW meminta amalan kepada Nabi SAW. Ini benda biasa. Dan Nabi SAW akan memberikan amalan tersebut kepada sahabat dengan kelayakannya, dengan kemampuannya. Ada sahabat Nabi yang datang, apakah amalan yang terbaik untuk aku buat? Dia kata, Nabi SAW kata, amalan yang yang paling terbaik ialah sembahyang Jumaat. Ada yang kata gitu. Ada yang sahabat lain tanya benda yang sama juga. Nabi SAW cakap lain pula. Dia kata amalan terbaik ada 3. Pertamanya ialah dia berpuasa pada 3 hari 3 kali sebulan. Dia berpuasa 3 kali sebulan, tidak meninggalkan sembahyang duha, tidak meninggalkan sembahyang witir. 3 tu kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atau kama qala. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW dia tanya benda sama, tapi kadang-kadang jawapan berbeza. Jawapan berbeza sebab apa? Berdasarkan orang yang bertanya. Jadi memandangkan orang yang bertanya Rasulullah SAW ni orang yang suka marah, maka dia bagi amalan la taghdab, jangan kamu marah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, maka mengulang-ulanglah laki-laki itu akan permintaan laki-laki itu, maka mengulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Dia bagi tahu sampai 3 kali. Apakah amalan yang lain daripada tu? Dia kata la taghdab. Kali ketiga, apakah amalan yang boleh aku buat? La taghdab. 3 kali. Jadi itu menunjukkan bahawasanya tidak marah itu satu amalan yang penting. Kerana dengan marah tersebut akan tubik banyak kebinasaan, sama ada zahir ataupun batin. Dari sudut zahir boleh maki orang, boleh pukul orang, boleh bunuh orang. Dari sudut batin timbul perasaan dendam, timbul perasaan hasad, timbul perasaan suka kena bala orang tu, timbul perasaan suka tak suka dapat nikmat orang tu, timbul perasaan suka membuka rahsia kawan tu sebab kita marah kat dia. Jadi kebinasaan marah tu cukup besar, membabitkan anggota-anggota yang lain yang boleh buat maksiat dan membabitkan maksiat hati yang lain hasil daripada marah. Maka kita perlu elok dan bersungguh-sungguh, kata dia. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah akan 2 pekerjaan. Sekarang ni kalau kita marah, apa kita nak buat? Ni dia panggil ubat ataupun solusi ketika kita ni dilanda dengan perasaan marah. Maka kata dia, yang pertama daripada keduanya ialah memecahkan marah. Bukan pecah belon tu kan. Nanti dia akan sebutlah. Tapi yang pertamanya dia perlu memecahkan marah. Kerana ketika itu marah dia itu sedang membuak-buak. Waktu tu kita kena perasan kita ni tengah marah. Ada orang marah, lepas bunuh orang baru perasan, astagfirullahalazim. Jam gitu. Dah bunuh orang dah baru perasan. So apa? Marah menguasai dia, nafsu marah menguasai dia. Itu yang tak mahu. Kita nak kita menguasai marah itu, kita yang mengawal marah tu. Maka bila kita marah, kita kena pecahkan dia. Itu. Dan tiada aku kehendaki dengan memecahkan marah itu, menghilangkan marah sama sekali, kata Syekh Qadir. Bukan maksud aku memecahkan marah ni tak marah langsung dah. Kerana apa? Kerana bahawasanya tiada hilang ia marah sama sekali. Manusia ini tidak akan boleh menghilangkan perasaan marah semata-mata, tak ada. Masih lagi ada marah. Cuma kalau marah tu meningkat, kita boleh memecahkannya dengan makna kita boleh menurunkan perasaan marah tersebut. Bukannya tak boleh marah langsung. Nabi SAW pun marah, tapi Nabi SAW tidak menzahirkan kemarahan tersebut. Bahkan Nabi SAW memecahkan dan mengontrol, mengawal kemarahan tersebut sehingga tidak berlaku kemudaratan marah Nabi SAW pada orang lain. Jadi kita kena ambil contoh Nabi SAW dan para ulama yang lain. Kalau dia kata bukannya suruh pecah tu tak. Bahkan tidak boleh manusia itu bebas daripada perasaan marah. Pasti ada perasaan marah. Cuma kita perlu kurangkan supaya marah itu tidak meledak sehingga memberikan kemudaratan pada orang lain. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada seyogia bahawa ia marah hilang. Tiada seyogia mana tidak patut dan tidak boleh marah tu hilang terus. Tak boleh. Bahkan jika hilang ia marah, niscaya wajib menghasilkan marah. Tu. Kalau lah hilang terus marah, kadang-kadang jadi wajib untuk marah.
kena wajib pula kita hasilkan marah tu. Sebab tu kita tak boleh nak hilangkan terus marah tu. Memecahkan marah tu dengan mana turun kadar kemarahan tu supaya tidak memudaratkan orang lain. Bukan maksud menghilangkan marah sama sekali. Kalau menghilangkan marah sama sekali secara mutlak, maka kadang-kadang dia wajib pula mengembalikan marahnya. Sebab apa? Kerana bahawasanya ia marah perkakas, yakni alat bagi memerangi sekalian kafir. Ini memerangi sekalian kafir ni waktu jihad fisabilillah lah, perang, bukan waktu mundi. Waktu perang fisabilillah tu, kita ada perasaan marah. Supaya apa? Supaya kita dapat bunuh orang kafir tu, bunuh kafir harbi tu. Jadi kalau kita tidak ada perasaan marah, nak bunuh macam mana? Kita perang-perang tung, kesian pula nak bunuh kawan ni. Tak boleh itu. Kena wajib pula ada perasaan marah ketika itu, kerana kita nak kena bunuh orang kafir harbi. Wajib pula ada perasaan bunuh tersebut. Tak boleh kita ni ada perasaan kasih sayang lebih kurang dengan orang-orang kafir tadi. Tak boleh. Rasa suka, kesian pula. Ada peluang dah nak sembelih ataupun nak pancung kawan tu, tiba-tiba berasa kesian pula kawan ni. Kawan ni kafir harbi ni, aduh, dia buat masalah dengan orang Islam, dengan agama Islam, kita pula berasa susah hati nak bunuh dia, berasa kesian. Tak boleh gitu. Kita kena perang sungguh pula, kena bunuh habis-habisan. Kena bunuh habis-habisan. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata apa? Dan menegah daripada segala kejahatan. Nak tegah mungkar. Maka tegah mungkar ni, kalau kita ada kuasa, kita perlu ada perasaan marah supaya kita tegah mungkar tersebut. Kalau kita ada rasa kesian, tak nak marah langsung, buat maksiat, kau tak buat maksiat, kau bini buat maksiat, kita tak berasa marah, kita tak ada berasa apa. Jam begitu. Waktu itu wajib kita kena marah, wajib ada perasaan marah supaya kita dapat mencegah kemungkaran tersebut daripada berlaku. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.